Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai hak-hak seorang Muslim. Mudah-mudahan kita dapat ambil tiba amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa ayahnya telah membawanya pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, saya telah memberi seorang hamba sahaya kepada anak saya ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu telah memberi kepada semua anakmu seumpamanya? Ayahnya menjawab, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah hamba itu kembali. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ayahnya telah membawanya pergi berjumpa Rasulullah. Lalu berkata kepada baginda, saya telah memberikan seorang hamba sahaya kepada anak saya ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu telah memberi kepada semua anakmu seumpamanya? Ayahnya menjawab, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah hamba itu kembali. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan daripada hadis di atas dapat diketahui bahawa hendaklah memberi hadiah yang sama rata antara anak-anak. An Abi Sa'id wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu waladun فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما اسمه على أبيه. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat anak lelaki, maka hendaklah dia menamakan anaknya dengan nama yang baik dan mentarbiahnya, mendidiknya dengan baik, dan apabila anaknya telah baligh, maka hendaklah dia mengahwinkannya. Sekiranya setelah baligh dia tidak mengahwinkannya kerana kelalaian dan kecuaian, dan anak itu terlibat dengan dosa, maka ayahnya lah yang menanggung dosa itu. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat anak lelaki, maka hendaklah dia menamakan anaknya itu dengan nama yang baik dan mendidiknya dengan baik, dan apabila anaknya telah sampai umur yang baligh, maka hendaklah dia mengahwinkannya. Sekiranya setelah baligh dia tidak mengahwinkannya, yakni kerana kelalaian dan kecuaiannya, dan anak itu terlibat dengan dosa, maka ayahnya lah yang menanggung dosa itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqallibuhum فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa seorang badui telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, adakah Tuhan mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi SAW menjawab, apakah yang boleh aku lakukan sekiranya Allah telah mencabut sifat kasih sayang daripada hatimu? Sayyidatina Aisyah berkata bahawa seorang badui telah datang kepada Nabi lalu berkata, adakah Tuhan mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka.
Maka Nabi SAW menjawab, apakah yang boleh aku lakukan sekiranya Allah telah mencabut sifat kasih sayang daripada hatimu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu fa innal hadiyata tudhibu wa haras sadri wala tahqiranna jaratun lijaratiha walau shiqqa firsishatin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu saling memberi hadiah kerana sesungguhnya pemberian hadiah akan menghilangkan kemarahan hati. Dan janganlah seorang wanita merasa lekeh untuk menerima sesuatu pemberian daripada jirannya walaupun seketul daripada hujung kaki kambing. Demikian juga seorang jiran janganlah merasa lekeh dengan untuk memberi hadiah yang sedemikian. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memberi hadiah kerana sesungguhnya pemberian hadiah akan menghilangkan kemarahan hati. Dan janganlah seorang wanita merasa lekeh untuk menerima sesuatu pemberian daripada jirannya walaupun seketul dari hujung kaki kambing. Demikian juga seorang jiran janganlah merasa lekeh untuk memberi hadiah yang sedemikian. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin taliqin wa inishtaraita lahman aw tabakhta qidran fa akthir maraqatahu waghrif li jarika min. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesiapa dalam kalangan kamu menganggap rendah terhadap mana-mana kebaikan, dan sekiranya dia tidak dapat melakukan mana-mana kebaikan, maka bertemulah dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, kerana itu pun termasuk dalam kebaikan. Jika kamu membeli daging untuk dimasak atau kamu memasak apa-apa dalam periuk, maka perbanyakkanlah kuahnya dan berilah sebahagiannya kepada jiran kamu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesiapa dalam kalangan kamu menganggap rendah terhadap mana-mana kebaikan, dan sekiranya dia tidak dapat melakukan mana-mana kebaikan, maka bertemulah dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, kerana itu pun termasuk dalam kebaikan. Jika kamu membeli daging untuk dimasak atau kamu memasak apa-apa dalam periuk, maka perbanyakkanlah kuahnya dan berikanlah kepada sebahagian daripadanya kepada jiran kamu. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai hak-hak seorang Muslim. Mudah-mudahan kita dapat ambil tiba amal yang kita sampaikan, insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha